Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam siri Jom Sembang Santai Biar Sampai. Pada kali ini dah episod yang ke-8. Okey, terima kasih kepada penonton yang sentiasa setia bersama kami di Jom Sembang. Alhamdulillah pada hari ini seperti biasa hari Jumaat, jangan lupa perbanyakkan selawat, bersedekah dan jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, seperti biasa saya Siti Hamisa Manan daripada Ikram Media Pertubuhan Ikram Malaysia. Bersama saya di studio seperti biasa Ustaz Syazli Hirman Ahmad Najib, Ketua Hal Ehwal Syariah Pertubuhan Ikram Malaysia. Apa khabar Ustaz? Selamat datang. Alhamdulillah. Dah episod ke-8 kita Ustaz ya. Itulah. Alhamdulillah, sedar tak sedar. Maksudnya dah 8 minggu kita bersiaran dalam Jom Sembang Santai Biar Sampai. Ustaz, hari ini agak istimewa. Sebab di studio kita hari ini kita ada penajaan kopi yang Ustaz ni. Ustaz dah rasa Ustaz tadi ya? Sedap. Kopi Bayani Tiramisu lagi Ustaz. Dia natural coffee blend, ada black turmeric, ganoderma, berbelit-belit lidah Ustaz nak sebut. So kepada penonton yang di luar sana yang sedang menonton, sekiranya ingin mendapatkan kopi ini boleh lihat di paparan skrin anda. Kita sertakan contact number. So Ustaz, seterusnya Ustaz, apa kita nak cakap hari ni Ustaz? Tajuk episod 8 Jom Sembang kita ni Ustaz. Baik, terima kasih Kak Misa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tajuk yang kita akan bincang pada hari ini ialah bertitik tolak daripada sebuah hadis Nabi SAW, yang hadis ni dia jadi asas kepada salah satu 5 prinsip dalam prinsip-prinsip fiqh. Apa maksud dia? Mana-mana ulama yang mujtahid yang nak meletakkan hukum hakam dalam Islam, dia mesti mengambil kira prinsip asas ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit, seperti yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lain, iaitu Nabi SAW kata la dararun wala dirar. Apa maksud hadis ni? Janganlah seseorang kamu menimbulkan mudarat ataupun menimbulkan kesusahan dan juga membalas sesuatu kesusahan dengan menimbulkan kesusahan yang sama juga. Okay, so tajuk kita pada hari ini Ustaz, untuk ditegaskan kepada menonton, jangan susahkan orang. So silakan Ustaz, teruskan kupasan Ustaz. Betul. Kita daripada hadis ni, maknanya prinsip dalam Islam, Islam tak benarkan mana-mana orang menyusahkan orang. Mana-mana orang menyusahkan orang. Menariknya dia ada darar dengan dirar. Kalau dalam yang 4 dirar tu, maksudnya kalau ada orang buat bagi kita jadi susah, kita tak boleh balas balik. Maksudnya kalau ikut dah dia bagi kita payah, bolehlah kita pergi balas balik payah. Dan maknanya kalau membalas sesuatu orang menyusahkan kita dengan kita pergi buat bagi dia susah, itu pun tak dibolehkan. Apatah lagi at the first place kita sendiri pergi menyusahkan orang. Dan satu hadis yang bagi saya sangat menarik, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, iaitu hadis dia saya sangat terkesan. Kenapa? Nampak simple, nampak kecil. Hadis ni bila Nabi melihat ada seorang sahabat masuk dalam masjid. Ada riwayat lain di pasar tu, maksudnya bukan sekali lah Nabi menegur perkara ni. Maksudnya sebab ada yang di dalam masjid, ada yang satu lagi kat pasar. Maknanya hadis ni menunjukkan siapa-siapa yang pergi ke tempat yang ramai orang, yang crowded, dan dia bawa benda yang tajam. Kalau kat masjid tu dia bawa anak panah. Anak panah kan dia tajam di ujung. Ada riwayat yang dekat pasar tu dia bawa lembing. Lembing pun tajam kat ujung. Jadi Nabi kata imsik binidhaliha. Nabi pesan sampai 3 kali. Dia kata imsik binidhaliha. Pegang di bahagian di bahagian bilah dia tu. Supaya kalau kita pegang bahagian hulu, bilah kan duk tala kat orang. Hujung yang tajam tu lah. Nanti tercucuk orang. Kena pegang yang hujung tajam tu. Jadi maknanya Nabi SAW sampai concern sungguh kalau kita bawa benda tajam tu jangan sampai tercucuk orang.
Itu dan menyusahkan orang. Apatah lagi kalau menyusahkan benda-benda yang lain. Kalau saya duk bayang lah. Kalau hadis yang tadi tu Nabi tengok ada sahabat masuk dalam masjid, pergi ke pasar, tempat yang ada crowded, bawa benda tajam Nabi pesan macam tu. Saya duk bayang, kalau lah Nabi ada sekarang, Nabi tengok cara orang-orang memandu. Memandu yang membahayakan nyawa Contohlah orang. ya Ustaz zaman sekarang ni kan. Ni dengan berapa kes duk datang lagi kes pemandu mabuk. Kan? Kita ingat dah tak ada pemandu mabuk sekarang kan. Tapi makin menjadi-jadi ya. Yang tak mabuk pun bawa kereta macam orang mabuk. Kan? Habis dia rempuh yang lorong kecemasan lah, dia potong line lah. Itu menyusahkan orang. Ataupun dia double parking, dia block kereta kita. Dia tak tinggal nombor telefon ke apa. Kan menyusahkan orang. Itu biasa kadang-kadang Ustaz kita tengok masyarakat kita kan Ustaz. Ini masalahnya. Kan? Ataupun parking tu dia ambil 2 petak parking. Ataupun kita parking elok dah. Tengah-tengah petak. Dia masuk tu dia sengit. Kita nak masuk, nak buka pintu kereta kita tak boleh. Menyusahkan orang. Jadi ini masalah masyarakat kita yang tak memahami ajaran Islam. Sedangkan tadi saya sebut tadi, ini prinsip asas dalam fiqh. La dararun wa la dirar. Sebab itulah Nabi sampai pesan benda yang kecil-kecil ni tadi. Kadang kita benda kecil kita rasa kecil. Sedangkan ini Nabi tak anggap kecil. Ya. Sebenarnya kan Ustaz, dalam situasi yang sekarang ni kita tengah COVID yang sangat berluasa, itu pun Ustaz sebenarnya kan kalau kita tengok apa yang hadis Ustaz sebut tadi, orang yang balik daripada kawasan yang zon yang merah tu sepatutnya kena sedarlah, kena jaga supaya tidak mudarat ke orang lain Ustaz. Itulah gila membahayakan nyawa. Tercucuk tadi ni mungkin terluka, boleh jahit ke apa ke kan. Ni nyawa. Itu lagi bahayalah. Patutnya maksudnya bila dah pergi ke kawasan yang zon merah tu kenalah kuarantinkan diri. Jangan keluar selama 14 hari Ustaz. Supaya tidak memudaratkan, bukan sekadar dia memudaratkan orang lain, satu negara boleh mudarat Ustaz. Okey, seterusnya Ustaz. Kalau mengikutkan tadi memang Rasul sudah pastilah Allah sendiri tidak suka kita menyusahkan orang lain kan. Tapi ada juga di kalangan masyarakat yang berpandangan Ustaz macam tak apalah, saya dah solat, saya dah berpuasa, saya dah cukup amal ibadah. Tapi dengan benda tu dia kata dah cukup dah untuk masuk ke syurga. So macam mana Ustaz kita nak betulkan ada orang yang berpandangan sebegini dalam masyarakat kita Ustaz? Itu pandangan yang sedikit kita kata sengit lah. Sebab Islam bukan hanya berkaitan dengan apa ibadat khusus yang kita buat dengan Allah. Tapi turunnya Al-Quran ni adalah nak mengatur urusan hidup manusia, sesama manusia. Yang disebut syariat itulah. Mengurus dan mengatur dan mendisiplinkan hidup manusia. Kalau dia tak rasa ini sebahagian daripada tuntutan Islam, maka dia faham yang salah. Sedangkan saya paling orang kata terkesan dengan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ni bila Abu Hurairah bila Aisyah dia sampai tegaskan. Aisyah ni isteri Nabi, dia kata sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadha. Dia nak kata dekat rumah ni lah, dia kan isteri Nabi. Masa dia sampai ni dekat rumah aku ni lah aku dengar Nabi kata. Apa Nabi kata? Nabi sebenarnya doa ni. Nabi mendoakan. Nabi doa Nabi ni makbul. Risau kita Nabi doakan apa? Nabi doakan Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Apa tu Ustaz maksudnya? Excited saya nak dengar. Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku kan. Siapa yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan urusan orang lain, maksudnya dia ni diberi tanggungjawab atau responsibility atau amanah untuk menguruskan manusia. Kadang-kadang kita ingat menguruskan manusia ni macam jadi pemimpin negara ke, itu memang confirm lah masuk dalam hadis ni. Tapi kadang-kadang mungkin kita jadi ketua di pejabat ke, ataupun
kita kerja sebagai perkhidmatan awam. Kerja di kaunter-kaunter kaunter-kaunter ni lah, pejabat-pejabat ni kan yang berurusan dengan orang, ataupun yang berurusan dengan pelanggan. Itu semua siapa-siapa yang diberi tanggungjawab lah untuk menguruskan urusan umat aku. Apa Nabi kata? Syai'an. Syai'an itulah menunjukkan umum. Tak kira lah apa saja urusan. Fasyaqqa alaihim. Dia menyusahkan orang. Apa Nabi doa? Fashquq alaih. Ya Allah, susahkan hidup dia. Oh. InsyaAllah. Kalau kita susahkan orang tu, mungkinlah susahlah dia. Tapi kalau Allah susahkan hidup kita, boleh bayang tak? Itu yang kita risau. Dan Nabi kata sebaliknya kan, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Dan Nabi kata siapa yang diberi amanah untuk menguruskan urusan apa saja urusan orang lain, dan dia memudahkan, maka mudahkan urusan dia. Jadi ni yang kita patut khawatiri, sebab ini janji Nabi SAW. Dan saya nak tambah jugalah, macam yang kata solat cukup, apa semua cukup ni kan. Kadang kita pun ada orang yang kata dia selalu timbul. Dia rajin pergi umrah. Kira ada duit je pergi umrah. Sedangkan dia ada hutang dengan orang lain. Yang orang yang dia berhutang tu pun mungkin perlu duit. Dia ingat dia pergi umrah, dia dapat pahala banyak lah kan. Dan dapat buat umrah dekat dengan Nabi. Boleh semayang dekat Masjidil Haram. Itu boleh kira pahala lah, sebab Masjidil Haram ni pahalanya banyak kali ganda. Tapi dia tak tahu dia menyusahkan orang. Antara pergi umrah berkali-kali dengan dia duduk tak bayar hutang orang, mana yang lagi aula, lagi utama. Jadi ini yang macam setengah orang dia rasa dia nak solat jemaah. Kan? Nak solat berjemaah, pergi masjid. Tapi apa yang dia buat, dia pergi parking blok itu orang. Ataupun dia pergi parking ikut dan. Ikut dan. Dia menyusahkan lalu lintas. Kan? Ataupun dia pergi ambil yang double parking tu orang masjid. Dia kira yang penting dia nak masuk mayang kan, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima amal dia. Dia tak kisah apa yang berlaku. Pernah viral Ustaz ni. Kes ni kan. Ini yang masalah. Bab menyusahkan orang ni. Bahkan saya tertarik macam kadang-kadang dia macam klise juga. Kadang-kadang bila bab susah ni orang suka kait dengan bangsa Jepun. Tapi sebenarnya saya nak sebutlah juga. Saya pernah bertanya dengan kawan-kawan yang pernah belajar di Jepun. Dia kata masyarakat Jepun dia ada satu konsep dia panggil omaiyari. Boleh Google tu konsep omaiyari ni. Maknanya satu konsep yang macam mana dia nak please orang. Macam mana dia nak serve orang, nak memudahkan orang. Bagi saya lah, patutnya ini kena ada. Jiwa ni kena ada dalam diri orang Islam. Macam mana nak bagi orang lain dapat kemudahan, bagi orang lain selamat. Itu patut ada pada, sebab ini ajaran Islam. Mungkin apa yang di Jepun tu, itu titik tolak dia adalah dia punya culture, dia punya orang kata persekitaran. Tapi Islam ni, titik tolak kita nak memudahkan orang, tak mau susahkan orang ni adalah akidah kita, iman kita. Patutnya lagi mantap sebab asas dia tu kukuh. Sebab kerana Allah. Kan bukan kerana budaya, kerana orang. Jadi contoh kenapa saya kata macam tu, sebab Nabi sebut antara syu'abul iman, cabang-cabang iman ni adalah imatatul adha anit tariq. Kita mengalihkan perkara-perkara yang menyakiti orang. Adha tu yang menyakiti orang, maksudnya menyusahkan orang lah. Kan, mungkin boleh mendatangkan bahaya kepada orang. Ataupun mungkin ada lubang kat jalan. Kita tolong report dekat pihak yang berkenaan, kata ada lubang ni. Kalau motor memang boleh terpelanting orang yang bawa motor tu kalau dengan lubang tu. Itu adalah salah satu daripada cabang iman. Nabi kait dengan iman tau. Dia bukan perkara orang kata apa berkaitan dengan budaya ke apa. Jadi ini yang patut kita fahami ajaran Islam. So saya pun bila Ustaz cakap Jepun tadi, saya pun nak kongsilah sikit Ustaz. Masa saya adalah dapat rezeki pergi ke Jepun kan.
tengah lalu berjalan kaki, tiba-tiba ada basikal kat belakang, seorang Jepun tekuk. Bagi jalan kan dalam bahasa Inggeris supaya kita bagi laluan. Maksudnya memudahkan orang lah, laluan basikal tu kena bagi lalu supaya dia terus kan, kita yang jalan kaki ni kita tepi sikit. Sebenarnya macam tu lah. Maksudnya kehidupan kita ni bukan sekadar kita beribadah lah Ustaz. Kalau Ustaz cakap tadi tu, maksudnya kehidupan kita di samping hubungan kita dengan Allah yang ibadah tu, maksudnya kita pun kena menjaga hubungan sama manusia, tidak menyusahkan sesama kita. Bahkan seluruh kehidupan kita tu, daripada bangun pagi sampai nak tidur pula pagi malam, seluruh tu adalah ibadah. Jika kena dengan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Ustaz, akhir sekali lah Ustaz kan, kita biasa tanya 3 soalan je lah supaya kita ni ringkas saja kan. Apa nasihat Ustaz kepada orang yang ada sikap menyusahkan orang Ustaz? Nabi SAW, saya kalau nak nasihat, saya suka ambil apa yang Nabi kata. Bukan nasihat ni dari saya. Sebab saya ni siapa nak nasihat orang. Jadi kita cuma menyampaikan apa yang Nabi SAW pesan. Ya? Nabi, tengok macam mana Nabi. Nabi bila ada sahabat-sahabat dia yang dia hantar untuk dakwah kan, ataupun untuk pergi ke tempat-tempat yang lain yang jauh daripada Madinah, ke Yaman ke Najd ke mana-mana saja di wilayah semenanjung Arab tu, atau pesan yang Nabi pesan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi, antara pesanan Nabi kata yassiru wala tu'assiru. Nabi kita mudahkan urusan mereka, jangan susahkan urusan mereka. Urusan tu apa? Mudah dengan jangan susah tu apa? Sebab Nabi hantar sahabat. Bukan urusan dunia lah maksudnya. Kan? Maknanya bila Nabi sahabat nak pergi sampai dakwah, bila Nabi pesan jangan susahkan, mudahkan, tu maksud urusan agama. Sehingga urusan agama pun Nabi pesan jangan susahkan orang. Apatah lagi benda dunia-dunia ni. Nampak tu pesanan Nabi SAW. Dan Nabi sambung ni, Nabi kata basyiru wala tunaffiru. Basyiru ni kita boleh kata bagi orang khabar gembira, bahagiakan orang. Itu Nabi suruh, bahagiakan orang, bagi orang seronok. Jangan bagi orang lari. Tapi kita kadang-kadang bila kita rasa kita ni committed dengan Islam ni, kita kena bagi jadi payah. Payah tu salah satu menunjukkan kita committednya kita terhadap Islam. Itu masalah cara kita faham agama, beza dengan yang Nabi SAW ajarkan. Itu kadang-kadang Ustaz, orang bukan Islam pun takut pada Islam. Rasa Islam je nak hukum. Bukan dekat orang bukan Islam takut. Orang Islam sendiri pun orang Islam ni payah. Pun kalau Ustaz cakap dia, orang Islam pun bahkan takut. Ini orang yang baru nak tengok Islam ni pun rasa macam tak nak dekat dah. Tak payah dia kata kan. Sebab tu mungkin saya nak akhirilah episod kita kali ni dengan sebuah hadis Nabi yang boleh kita jadikan panduan hidup kita. Hadis yang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ni orang kata famous sebenarnya. Bukan hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis ni kalau siapa yang pernah dengar hadis 40 Imam An-Nawawi mesti pernah dengar hadis ni kan. Nabi kata man naffasa an akhihi al-muslim kurbatan min kurabid dunya naffasa Allah anhu kurbatan min kurabil akhirah. Dia lebih kurang macam tadi juga. Tapi hadis ni lagi jelas. Bila Nabi kata siapa yang mudahkan saudara dia yang Muslim daripada apa sebarang kepayahan dunia, Allah akan mudahkan. Allah akan tolong kepayahan dia di akhirat. Ni kena faham. Dunia ni susah macam mana pun. Dunia punya susah lah. Tapi yang paling susah ni bila susah akhirat. Time nak mati tu kita kira dah akhirat kecil lah, orang kata kiamat kecil lah.
Tapi nak mati macam mana nak habis nyawa tu pun susah tu. Jadi maknanya kalau kita mudahkan urusan orang, kita suka tolong orang, maknanya pengakhiran kita pun mudah-mudahan Allah mudahkan. Soal kubur, alam kubur kita pun Allah akan mudahkan, apatah lagi di akhirat. Jadi ini yang kita kena ambil. Dan Nabi sambung lagi, wa man satara ala akhihi satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Nampak tak? Dan wallahu azza wa jalla fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Clear hadis ni ya. Nabi sambung lagi ni. Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bukan aku. Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri akan sentiasa menolong hamba-Nya selagi mana hamba dia suka duk tolong saudara dia yang lain. Jadi cukuplah saya rasa hadis ni sebagai panduan kita. Jadi kita kena sama-sama menghayati ajaran Islam yang sangat cantik. Indah sebenarnya Islam ni. Jika kita faham dan kita amalkan sungguh-sungguh, yang mana Islam ni patutnya seorang Muslim adalah orang yang sentiasa memudahkan urusan orang lain dan orang lain rasa selamat dengan dia. Seperti hadis yang lain juga kan. Apa nama Nabi pernah sebut, seorang Muslim itu, orang Muslim yang lain rasa selamat daripada tangan dan lidah dia. Tapi kalau kita faham sebaliknya, kalau orang tak rasa selamat dengan dia tu, dia tak apa cukup Muslim lah kat situ kan. Dan kita memudahkan urusan orang dan kita tidak menyusahkan orang lain. Wallahualam. Okay, Ustaz, terima kasih. Maksudnya kita jangan ambil mudahlah perkara menyusahkan orang lain ni Ustaz ya. So maksudnya dalam kehidupan kita, komuniti kita, sebenarnya sekecil-kecil komuniti kita, dalam keluarga kita, kemudian jiran-jiran kita, masyarakat kita, jika kita saling memudahkan urusan orang lain, insya-Allah maka sejahteralah masyarakat kita ni. Dan seperti saya kata tadi, Ustaz kata pun, jangan ambil mudah apa-apa kesusahan yang kita buat dekat atas muka bumi ni, takut-takut nanti kita susah di akhirat kelak. Okay, saya tinggalkan anda semua dengan rumusan yang sedemikian. InsyaAllah jangan lupa, Ustaz ya, jangan lupa subscribe TV Ikram jika anda suka menonton rancangan-rancangan kita. InsyaAllah kita ada banyak lagi rancangan-rancangan yang bagus-bagus untuk penonton di luar sana. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.